Okay, so hari ni kita akan tengok kaitan the equation curve from its gradient function. Okay, sebelum ni awak tahu dy dx adalah gradient function. Dy dx ni adalah gradient function. Cikgu highlight lah. Highlight warna biru. So dy dx ni adalah gradient function. Okay, so persoalan dia, daripada gradient function, kita boleh patah balik kepada equation curve, kan? Okay, so contohnya ni. Determine the equation curve from the gradient function dy dx equal 4x cubed plus 6x squared minus 3 where y equal 25 when x equal 2. So, apa yang perlu buat? Sekarang ni dia function dy dx. So, kita nak patah balik, maksudnya kita nak cari y. Okay, maksudnya kita nak integrate dia lah kan. Kita nak integrate. So, actually ni polinomial je. So, kita integrate satu-satu. Dapatlah macam ni kan. Kalau 4x kuasa 3, jadi 4x kuasa 4 bahagi 4. Yang lain pun sama sambungan. So, awak akan dapat yang ni lah. Y equal x power 4 plus 2x cube minus 3x plus c. Okay, jangan berhenti kat sini. Sebab, kalau kita nak back to equation curve, kita kena cari value C ni. Dengan itu, kita kena substitute value X dengan Y dalam equation yang atas ni. Okay, so ganti. So, Y is 25. Then X ganti dengan 2. All X lah. Then, bila awak kira-kira, awak akan dapat C equal negative 1. That's why, thus the equation curve adalah, ganti je balik semua kan. Itu ganti dengan negatif 1. So, awak dapat macam yang dalam highlight tu. Okay. Mudah kan sebenarnya? Mudah je. So, kena ingat lah. Dy dx tu gradient function. Kalau patah balik, jadi equation curve. Okay. Okay. So, subchapter seterusnya adalah 3.3 iaitu definite integral. Sebelum ni indefinite integral. So, sekarang kita akan tengok definite. Apa benda beza tu kan? So, kalau awak perasan, dalam indefinite integral, kita integrate fx. Dekat sini tak ada nilai. Tapi awak tengok kat sini. Yang ni ada nilai. Dalam kalkulator awak, nanti awak akan jumpa kat benda tu. Adalah benda tu kan. So, dia akan minta petak atas dengan bawah. Bahagian ni dengan ni. Apa value dia? Okay, so dalam definite integral ni, kalau kita dah integrate function tu kan plus C kan. Dia punya range pun AB. Apa awak buat bila dah dapat function yang baru tu? Substitute ke dalam tu. Satu-satu. Melebih dulu. Plus C minus A pula. Plus C. That's why actually kalau awak ada definite integral tak perlu pun plus C ni. Sebab tengok yang last. C tu dah tak ada. Sebab C minus C hilang kan. C minus C dah hilang. So actually, bila awak integrate, just substitute value yang atas minus, mesti minus value yang bawah. Okay. So kita tengok sebagai contoh paling senang. Kalau awak ada equation y equal x square. Okay, kita nak integrate x square ni. Dia punya boundary antara 2 sampai 3. So kalau dalam graf, tengok dalam graf ni kan. Graf yang ada ni. Ni equation x square. So, kalau 2 kan dapat 4. 3 dapat 9. So, 2 sampai 3 ni cuma region yang ni je. Okay. So, macam tu kita integrate. X square jadi x cube over 3. Then substitute. 3 mula-mula masuk. Tu dapat macam ni. Kemudian minus. 2 pula masuk dalam ni. Tu dapat macam ni. So, bila kira, tekan je calculator kan. Kalau awak kira manual lagi bagus. Okay, dapat 19 over 3. So, actually, integrate ni adalah area under the curve. Okay, so area under the curve can be determined by integrating the curve function. Okay, so kalau kita ada region A sampai B, so kita nak area under the curve antara A sampai B sahaja. Mudah kan? Okay, so kita tengok kita ada satu aktiviti. Kita nak recognize beberapa pattern Okay, so
Ingat tak tadi cikgu kata integration ni untuk cari area. Okey, kalau macam yang sebelum ni 2 sampai 3 terpadam. 2 sampai 3 nampaklah ada area kan. Contoh yang ni pula A sampai B, nampak ada area, jelas. Awak nampak dia punya boundary tu, bawah curve tu ada area. Okey, persoalan dia kan yang pertama ni, kalau awak integrate, boundary je sama. 2 sampai 2, nampak ni? 2 sampai 2. Kalau 2 sampai 2, macam dari tempat tu pergi tempat tu juga kan? Ada area tak? Tak ada kan? So, kalau tak ada area, confirm lah kita punya jawapan yang pertama ni macam ni. Kosong. Area tu tak ada. Sebab dia cuma straight line je. 2 sampai 2, maintain kat tempat sama. Nak ada area macam ni kan? So, tak ada. Okay. Kemudian kita nak integrate yang ni pula. Integration 62 untuk function 3, untuk equation 3x square. Lepas tu kat sini dia cuma tambah depan ni ada coefficient. Besar sangat lah highlight ni. Kita cekkan sikit ya. Tambah sikit. Okay. So kita tengok apa jadi dalam benda-benda ni Kemudian ada pula kita nak integrate function 3x square dua-dua, tapi dia bersambung tau. 1 pergi 4. Kemudian bersambung 4 pergi 6. Kita nak tengok apa jadi sebenarnya. Okay, dan yang terakhir integration 2 sampai 6, gabungan dua equation. Okay, so kita pergi ke aktiviti tersebut je lah. Cikgu tengok bola ni. Okay, so kita tengok Okay, dalam kes yang pertama ni, kalau kita nak integrate 3x square kan. Okay, antara 2 sampai 3. So ni 2 kan, ni 2 sampai 3. Kalau tengok ni 0 sampai 5. So maksudnya 2, 3 ni betul lah kat sini kan. So integration je dapat 19. Okay, tu kalau yang macam tu. Okay, kita tengok kalau kita integrate 2 sampai 6, dapat 208. Dapat 208 ni. Okay, macam mana kalau kita terbalik? Instead of 2 sampai 6, terbalik je 6 pergi 2. So, bila terbalik, actually awak akan dapat area yang negatif. Area memang positif, tapi the integration value can be negative. Kena beza. Memang integration ni melambangkan area, tapi value could be negative. But if we ask about area, awak just positifkan jawapan dia. Okay. So, kemudian kita tengok Okay, yang ni nampak ada persamaan kan? 208. Kalau kita integrate yang ni, dapat 624. Apa kaitan dengan ni sebenarnya? Kaitan dia sebenarnya awak darab 3 je. Kalau awak kira 3 darab 208, 3 darab 208 akan dapat 624. 200 darab 3 dapat 600. 8 darab 3, 24. 624. So, kalau awak ada nilai yang boleh difactorizekan, actually, awak just integrate benda yang simple, darab dengan that constant. Macam yang ni lah. Yang ni dengan yang ni sama. So kita just integrate yang dalam ni, darab dengan 3 dekat luar. Okay, kemudian kalau kita integrate 1 sampai 4 untuk function 3x square, kita akan dapat 63. Okay, kemudian kita integrate 4 sampai 6, dapat 152. So, kalau kita nak integrate 1 sampai 6, dapat 215. Maksudnya kan, kalau awak tengok, 63 campur 152. Tekan kalkulator. Awak akan dapat 152 campur 63. Awak akan dapat 215 kalau awak campur. Betul tak 215? Betul. Maksudnya, kalau awak ada dua equation yang sama, tapi dia punya, orang panggil boundaries dia tu bersambung, actually awak boleh tambah je dia punya value. Okay, then kalau awak ada dua function kan, 2 sampai 6. Okay, ni satu 3x square kan. Satu 3x square, kita tengok 3x square yang ni 2 sampai 6, 208. Kemudian 6x. Okay, kalau 6x pula 2 sampai 6 yang ni. So, kalau kita tengok
208 campur 96 berapa? 208 campur 96 awak akan dapat 304, betul tak? So kita tengok betul tak 304? Betul. So kalau dua function, integrationnya julat yang sama, kita boleh tambah macam tu je. Okay, so apa yang kita dapat dalam aktiviti kali ni? Okay, kita integrate 62 untuk 3x square ni adalah, kalau kita tengok, dia bersamaan dengan apa dalam ni? Dia bersamaan dengan yang ni. Kenapa dia bersamaan dengan yang ni? Sebab integration of kalau 62 dia terbalik kan? Dengan 26 dia terbalik. Kalau terbalik sepatutnya value yang ni positif, value yang ni negatif. Tapi negatif value darab dengan negatif akan jadi positif. Dapat macam tu. Kemudian yang ni, apa persamaan dia dengan yang ini? Kita kena pen. Okay. So kita boleh bawa keluar 3 tu keluar. So kita integrate yang biasa je. Okay, kemudian untuk yang bawah ni apa pula? Kalau kita ada 2, range dia daripada 1 ke 4, 4 ke 6. Actually, dia just integrate 1 sampai 6 yang ni. Tak sampai pula. Okay, cun lah. Boleh lah tu kan. Okay, dan yang terakhir, of course lah, dapat yang ini. Maksudnya, integration of gabungan dua function, kita boleh pecah. Okay, so conclusion je for the function. Ni lah conclusion je. Kalau integrate nilai yang sama dapat kosong. Tak nak guna ni, kita guna ni, pointer. Dapat kosong. Kalau kita integrate A ke B, terbalik dia adalah kena darab dengan negatif, baru sama. And then kalau ada K constant, K tu boleh bawa keluar. Dan julat yang bersambung adalah integration whole A sampai C terus. Kemudian hasil tambah dua polinomial boleh dipisahkan. Okay. Jadinya itulah untuk kelas hari ni. So integration ni tak susah pun, senang je sebenarnya. Kena fahamkan integration ni sebenarnya adalah area under the curve. Kalau dia daripada kiri ke kanan, range dia akan jadi positif lah kan. Tapi kalau kanan ke kiri, negatif. Kena faham yang tu lah. So itu saja untuk kelas hari ni. Nanti jangan lupalah buat latihan. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.